بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sihat semuanya? Mana yang lain ni? Tak tahu ke kuliah dah buka? Cuma tak ada pendaftaran, orang tak berubah. Kita kasi last minute notice juga lah. Dimaafkan. Dimaafkan ya? Oh, dimaafkan. Semua dah biasa duduk rumah tu kan? Semua dah duduk rumah kan? Oh, kat sini kan? Oh, kat mana tak kata hello kan? Kerja. Jadi saya nak kena sebut tak siapa yang ada dekat ruangan Facebook kan? Kesian kawan saya. Ada tu yang lain? Ada 14 orang? Ke 14 orang yang dalam juga? Ustaz Jira, Assalamualaikum Ustazah Sakina, para jemaah dan aktif Masjid Kasih. Boleh paparkan dia punya komen tu. Ustazah Zizi, Assalamualaikum Ustazah dan para pecinta ilmu. Kak Noh, kat mana? Kak Noh tak datang sini. Kak Noh Ibrahim. Salam Dr. Kak Mas. Okey, baik, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk berada di dalam masjid ini. Satu, saya rasa ia satu peluang lah yang tidak boleh kita lepaskan untuk dan untuk kita kembali mengadakan kuliah secara fizikal. Jadi bila perkara ini telah buka kembali ataupun telah diberikan ruang, alhamdulillah bukan satu perkara yang kita sangat nantikan dan harapkan. Satu lagi, kenapa saya kata ini, kerana kita ingin mengimarahkan masjid. Sebab kita dah selama lama bukan kata kita membiarkan, kita tak biarkan, tapi kadang-kadang bila kita terlalu jauh daripada masjid, memang nanti kita dah tak ambil kisah. Itu kita fikir kan, kita tak kisah nak apa jadi dengan masjid, tak apalah, kita dah boleh dekat FB kan, dekat live FB, so kita dah tak perlu lagi nak pergi masjid. Namun tak ada peluang dan yang tinggal dekat, alhamdulillah kita datang. Maknanya kita lihat dia sebagai satu ruang untuk kita mengembalikan semangat masjid, kembalikan semangat menuntut ilmu dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semangat itu dia tidak hilang. Jadi ini perkara yang penting lah yang kita ingin hidupkan kembali. Kita tak tahu lah sampai bila ni perkara ini kan, kita tak tahu bila. Tapi yang penting kita ada peluang tu kita ambil. Jangan kita biarkan yang kita dapat. Takut nanti hilang terus. Kalau hilang terus kan mungkin menangis tak berlaku. Kan dia mau berani. Tiba-tiba ada lagu. Tak lagu. Nangis lagu dia tak lagu ni. Kadang-kadang ada. Kalau dia semua ada tak? Buat. Dan nak buat lagu apa lagu konservatif. Okey, alhamdulillah kita tahu kerana ni tu tak ikut aku. Tak sini. Bukan dia semua kita tahu. Kita mana? Oh, belum lagi. Allah. Okey, kita boleh tak boleh ni dekat tadi. Kita tak ikut. Oh, dekat situ. Kita jumpa slide berapa ni? 278. Okey, gambar ni kan dekat rumah? Kita dekat. Kalau kita di rumah, dia jumpa slide berapa? Dia buat dia minum untuk petang tak benar. Itulah saya pun kena ajar. Live sound tak ada. Kan dia macam dekat dia bagi betul dia buat dia punya sound sama sebab kita
Sekejap ya. Dia tak masuk dekat laptop ni, suara tu yang dia jadi macam ni. Okey, bergema lagi tak? Yang di rumah. Yang dekat kelas okey, suara tak? Okey sound tak clear lah, kesian. Tu lah dia semua lah. Kan nanti gemar tak boleh pula. Itu mesti lah. Okey, suara okey? Di rumah masih ada ikut. Dia macam apa bahasa lain itu juga ego. Macam ego. Bergema, betul lah gema takbir tadi. Bergema takbir. Kan? Nanti kata David ni apa tu? Tak ada cakap tuan. Tak apa besar yang penting. NCU. No, it's not because dapat dengar dari C. Tapi kalau dengar tak sedap ni, kalau saya tengok daripada dekat. Serius. Okay. Macam mana? Suara okey? Masih lagi ni bergema. Ustazah kena guna headset, rasanya baru clear. Oh, ada clear. Celangan-celangan yang Masya Allah. Tak, suara dia tak masuk ke dalam laptop. Ini lagi dekat. Dia masuk dekat sini. Mic yang connect ke laptop. Okay, one ada. Sekejap. Tapi nanti Wire panjang. Tapi nanti kat sini tak dengar. Tak ada kena itu laptop. Yang ini pakai Yes, pakai yang keluar ni. Betul. So kalau Kak nak yang connect ke laptop tu, maknanya Wan kena letak kat sini je lah, instead of using kat sini. Pasal tahu. Tak, maksud kalau yang connect ke laptop, yang kawan dia rasa wired ni tau. Okay. So yang akan dengar kat laptop, cuma yang suara yang kat laptop je, dekat jemaah, dekat sini, tak keluar dekat mikrofon lah kat sini. Boleh juga lah. Tapi nak kena klik kat sini lagi satu lah. Itulah. Alias kalau Wan ada satu kat sini lah. Letak kat sini. Wan pakai wire ni. Okey, jemaah di rumah nanti kita juga sengketkan. Okey, sekejap je. Kita terus masuk kat sini tak lama-lama. Kita tak boleh lama sangat dekat dalam ni kan. Baik, terus kita lihat di surat 278. Ya, betul. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh teman-teman jemaah kita di masjid dan juga di rumah. Contohnya di sini Kak Mas sebutkan, kita Zahira juga, kita berada di muka surat 278 membincangkan tentang topik penaklukan Baisan dan Tabariyah. Jadi lepas kita tentang apa? Perang fil. Jangan cakap fil, betul gajah. Fil. Perang fil. Jadi sebenarnya diperkuatkan lagi dia punya page kan. Perang fil. Jadi nama perang fil ni siapa yang apa nak? Tentara Muslimin ke tentara Rom? Ini saya buat ke tak? Terang tak? Ini pun dah mati antara tentera Muslimin dan Rom. Yang benar tentera Muslimin. Sekarang ni kita nak bincang apa yang berlaku setelah itu. Okay. Setelah peperangan Fihil ni, kita akan masuk kepada satu lagi peperangan, iaitu
disebut di sini peperangan dan Tabariyah. Okey, dua peperangan ini Khalid ibn al-Walid dan Abu Ubaidah tidak menyertai. Okey, dalam dua peperangan ini. Sebab apa? Kita lihat atas perintah Umar. Jadi Umar radhiyallahu an dia memerintahkan Abu Ubaidah dia ketua pemimpin perang masa Umar radhiyallahu an memerintah masa itu. Jadi bila Umar radhiyallahu an memerintah ini, pada masa tersebut Abu Ubaidah telah diangkat sebagai panglima perang yang tertinggi. Namun untuk peperangan penaklukan Baisan dan Tabariyah, Umar radhiyallahu an memerintahkan dua panglima perang ini iaitu Abu Ubaidah dan Khalid serta seluruh pasukan kembali ke Hims. Balik ke Hims. Jadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Dan di sini untuk meneruskan peperangan ataupun penaklukan Baisan dan Tabariyah, Abu Ubaidah dia pilih sahabat yang lain bernama Syurahbil ibn Hasan. So dia pilih sahabat ini untuk meneruskan peperangan ataupun penaklukan wilayah di Jordan. Jadi Syurahbil dia berangkat pergi ke tempat inilah bersama dengan seorang sahabat yang lain iaitu bernama Amr bin al-As. Jadi mereka ni mengepung Baisan dan ketika itu penduduk Baisan keluar menyerbu kaum muslimin. So kita lihat pada masa tersebut bila tentera Syurahbil ibn Hasanah bersama dengan Amr bin al-As, mereka keluar pergi ke Baisan ini untuk mengepung. Penduduk Baisan mereka serang balik. Maknanya penduduk Baisan ni tidak terus mau berdamai dengan tentera muslimin. Jangan lupa dia ada teman yang seorang Amr bin al-As sebagai pembantu dia dalam peperangan Baisan dan Tabariyah. Jadi bila penduduk Baisan ini mereka serang kembali tentera muslimin pada masa itu, kita lihat Syurahbil dia tidaklah menyerah. Syurahbil pada masa itu dia pun pergi menyerbu pasukan musuh ini dan kita dapati dalam jumlah yang sangat besar. Dia dapat menumpaskan, dia dapat mengalahkan tentera pihak musuh ini ataupun kita kata penduduk Baisan tadi dengan jumlah yang begitu banyak. Jadi setelah itu barulah penduduk Baisan minta perdamaian. Bila dah ramai di kalangan mereka yang ditumpaskan oleh Syurahbil ibn Hasanah dan juga tentera muslimin, baru penduduk Baisan ini mereka minta agar ada perdamaian antara mereka dan tentera muslimin. Baik, jadi maknanya settle. Okey, dekat Baisan ni dia pengakhirannya ialah perdamaian. Begitu juga di Tabariyah. Sebab kalau kita lihat di perenggan yang bawah ni setelah itu mereka meminta perdamaian sebagaimana yang terjadi di Damsyik, iaitu mereka berkewajipan membayar jizyah dan kharaj. Jizyah tu teks lah Kharaj ni kita panggil teks hasil tanaman. Demikian pula yang dibuat oleh Abu al-A'war as-Sulami terhadap penduduk Tabariyah tanpa ada perbezaan. Maknanya ketika peperangan ataupun penaklukan di Tabariyah ini, yang meneruskannya ialah seorang sahabat, seorang lagi panglima yang lain bernama Abu al-A'war as-Sulami, bukan Syurahbil ibn Hasanah. So di sini dia berilah, maknanya mereka bahagi-bahagikan tempat siapa yang pergi ke sana, siapa yang pergi ke sini. Jadi mereka lebih fokus
untuk sesebuah tempat yang ingin mereka takluki. Jadi senang kata, untuk penaklukan Baisan dan juga Pabariyah, kedua-duanya diakhiri dengan perdamaian antara tentera muslimin dan penduduk di tempat tersebut. Okey, baik, kita selesai ya perbincangan poin kita yang pertama. Kita terus masuk kepada, ini kita panggil sebagai perbincangan utama pada hari ini, iaitu peperangan Hims. Yang pertama tahun 15 Hijrah. Kerana peperangan Hims ni nanti dia akan ada berlaku lagi peperangan. Sebab tu kita sebutkan sebagai peperangan yang pertama. Okay, dalam pemerintahan Umar bin Khattab. So di sini kita panggil dia sebagai penaklukan yang pertama, peperangan yang pertama berlaku pada tahun 15 Hijrah. Tak silap saya yang kedua berlaku pada 17 ataupun 18 dan begitu. Okay, ataupun lebih lama daripada tahunnya. Baik, di sini kita dapati Abu Ubaidah terus mengejar tentera Rom yang kalah hingga ke Hims. Ini kita panggil sebagai, ingat tak yang perang Fil tu, apa berlaku? Kak Som ada kat belakang ni, jauhnya datang. Orang dekat tak datang, orang jauh datang. Kak Som keluar korang pun Kak Som? Sama dengan Milan ni. Okey, mereka gali kan? Gali lubang tu kan? Dia mereka buat apa? Untuk apa? Untuk menjerat tentera muslimin. Tapi apa yang berlaku? Mereka sendiri yang, sebab dikejar oleh tentera muslimin, mereka sendiri yang masuk dalam lubang tu. Tetapi ada yang dapat melarikan diri. Ada yang dapat melarikan diri, di sinilah Abu Ubaidah kejar. Mereka yang melarikan diri tu sampai ke Hims. Tempat ni. Jadi sampai di sana Abu Ubaidah mengadakan pengepungan. Jadi dah sampai dekat Hims ni kan, tentera tu dah masuk. Tentera Rom ni mereka dah masuk dekat kawasan Hims tu. So mereka ni semua dah bergabunglah dengan penduduk Hims tersebut. Jadi Abu Ubaidah dan tentera ni kepung tempat Hims tadi. Dan tak lama setelah itu, tentera Khalid datang membantu pengepungan ketat ini. Jadi kita lihat begini Tadi ni dah settle, Baisan dengan Pabariyah kita dah selesai. Sekarang kita dah sampai ke mana? Hims. Okey, sampai macam travel gitu. Naik flight tak? Kita dah sampai ke Hims. Hims, Abu Ubaidah kepung. Pengepungan ini dibantu oleh Khalid ibn Al-Walid. Jadi ada dua tentera, panglima perang yang saling membantu untuk mengepung Hims itu tadi. Dan kita lihat di sini, pengepungan ini terjadi pada musim sejuk yang amat sangat. Maksudnya winter, masa tu winter, dan winter ni teruk, sangat-sangat. Bukan kita kata sejuk yang biasa-biasa. Di Singapura ni sejuk boleh lagi tak? Kita dah berapa hari ni sejuk kan? Hari ni Alhamdulillah cerah Agaknya Allah SWT tahu saya mengajar ni. Kita sejuk kan? Tidur tak buka kipas kan? Tak buka aircon. Ke masih lagi buka kipas dan aircon? Masih lagi kat sana. Macam mak saya. Saya tak boleh kalau sejuk ni, memang aircon, kipas, alam Jadi pada masa itu, kesejukannya teramat sangat. Sehingga kita lihat di sini, dia ceritakan kepada kita, penduduk Hims berusaha untuk tetap bertahan dengan harapan musim sejuk dapat membuat kaum muslimin mengurung niat memerangi mereka. Jadi penduduk Hims ni, mereka ni ada satu pemikiran lah. Mereka kata tak apalah kita tahan je kat dalam ni kan. Sebab kalau tempat kita kena kepung, kita tak boleh keluar. So export import tak masuk kan, makanan tak masuk dan sebagainya. Dia akan menyusahkan. So di sini, bagi mereka tak apa, ni musim sejuk sangat-sangat ni kan. Mungkin tentera muslim ni akan pergi dari sini. Diorang takkan tahan. So mereka bertahanlah dekat dalam tu penduduk Hims ni. Tapi
Waktu itu kita lihat para sahabat menunjukkan kesabaran yang begitu tinggi. Sejuk-sejuk pun para sahabat masih lagi duduk dekat luar ni, dekat kawasan kota Hims ni untuk kepung penduduk Hims tadi. Kesabarannya. Sehingga mereka ceritakan banyak yang menyebutkan begitu hebatnya musim dingin. Maknanya waktu tu sejuk sangat sampai nak diceritakan sejuk sangat keadaannya, kaki salah seorang dari tentera Rom ada yang terjatuh dalam sepatu. Kakak dia betul. Macam mana tu? Tanggal. Kaki dia termasuk tu. Macam mana tu? Kasih kita tahu. Tak, kaki dia patah. Kaki dia patah tu macam ni. Dia tertanggal gitu kan. Yelah, kakak cakap gitu takut orang tak faham. Saya cakap patah ada orang faham kan. Kaki dia tu patah kat dalam kasut dia. Sebab kita nak, dia kata sejuk sangat waktu tu kan, ngeri kan. Tapi alhamdulillah bagi pihak tentera muslim tidak ada yang berlaku sedemikian. Tapi bagi pihak musuh ada kes yang begitu. Kan dia kata sini, sementara para sahabat hanya mengenakan sandal. Diorang tak pakai kasut. Begitu kalau pergi tempat tu. Memang patah terus kalau saya. Kita tak boleh lah, saya tak boleh lah pakai sandal kan. Kita dah sejuk ni tu mestilah nak pakai stocking berhelai-helai. Stocking berhelai, kasut pun pilih kasut yang betul-betul untuk winter kan. Kita tak berani nak pakai kasut sembarang kan. Takkan nak pakai kasut Skechers kan misalnya. Pengsan kaki tu sejuk kan. Tak boleh lah, tak sesuai. Tapi di sini Masya Allah, maknanya kita kata sandal ni kasut biasa. Okay, sepatu biasa lah. Tetapi tidak satu pun dari anggota tubuh mereka, baik kaki maupun tangan yang terjatuh. Mereka tetap bertahan hingga musim dingin pun berlalu. Jadi winter tu habis macam tu saja. Tentera muslimin terus duduk dekat kota Hims ni, persekitaran kota Hims tu untuk mengepung mereka. Sampailah musim sejuk berakhir. Dan di sini kita lihat mereka tetap bertahan hingga musim dingin pun berlalu dan pengepungan semakin diperketatkan. Jadi bila musim dingin ini berakhir, tentera muslimin makin ketatkan lagi pengepungan tersebut. Jadi mereka tak larilah, maksud mereka tak pergi. Okay, makin dah berakhir, alhamdulillah inilah masanya untuk mereka mengepung. Jadi diperketatkan kepungan tadi. Sebahagian pembesar negeri Hims menyarankan untuk memilih berdamai dengan kaum muslimin. So adalah ni menteri-menteri mereka ni beritahu dengan penduduk. Dengan penduduk Hims dah sudah. Kita ni daripada musim sejuk dah sampai masuk ke musim lain. Lepas musim sejuk musim apa? Lepas musim sejuk musim apa? Sama. Spring sama. Spring. Oh, nampak. Dia biasa duduk negeri sejuk. Okay. Spring ke sama? Spring. Okay. Jadi lepas ni kan, siapa ni? Siapa lah. Menteri di negeri Hims ni menyarankan kepada penduduk dia ni, tak apalah kita berdamai dengan tentera muslim. Sebab daripada musim sejuk sampailah dah masuk musim spring ni, memang tak apa lagi. Masih lagi kepung kita, macam mana kita nak keluar dapat makanan, macam mana kita nak keluar, sebab mereka ni mungkin ada yang berniaga, kan? Habis, tak ada makanan keluar masuk semua, duit tak masuk, bankrupt, lebih. Tetapi penduduk Hims, mereka degil. Rakyat tak nak dengar cakap menteri. Rakyat berdegil, tak apa, kita nak mempertahankan Hims ni supaya tak jadi macam Damsyik, macam Fihil, dan Tabaria, macam apa lagi sebut? Baisan, yang mana semua menerima perdamaian. So kita nak kekalkan negeri kita ni, kita yang kawal, kita yang memerintah. Sebab mereka kata gini lah dengan menteri ataupun dengan orang atasan mereka, bagaimana kita berdamai dengan mereka sementara raja berkedudukan dekat dengan kita. Maksudnya dia kata raja tinggal dekat dengan kita.
Kenapa kita nak berdamai dengan tentera muslimin? Ini persoalan yang mereka beritahulah kepada pembesar mereka. Ini diceritakan bahawa sebahagian sahabat bertakbir dengan suara yang menggetarkan penduduk kota Hims. Jadi pada masa itu, ada sebahagian sahabat ni mereka melaungkan takbir dengan suara yang kuat. Dan dikatakan ni Masya Allah Barakallah keadaan itu, laungan takbir tu, suara takbir yang mereka laungkan, dia menggetarkan hati penduduk Hims. Mereka jadi takut mendengar suara takbir itu. Jadi dia kata apa, laksana gempa sampai-sampai gema takbir itu meruntuhkan sebahagian dinding. Kuat sangat. Sebahagian sahabat ni, ialah tentera muslimin ramai. Kalau kita kata sebahagian, maknanya ramai lah kan. Jadi mereka ni bertakbir sehingga meruntuhkan dinding rumah penduduk Hims. Dengan kuatnya. Jadi mereka ni bila dah, bayangkanlah kalau rumah kita runtuh dengan suara takbir tu, rasa apa rasa? Takut kan? Takut. Kita orang diri rumah atas bawah kita takut kan? Yalah kan? Blok saya ni tengah renovation berjemaah ni. Kan tengah HIP kan berjemaah. Jiran atas bawah, kanan kiri berjemaah betul korang renovate Dulu saya renovate rumah saya seorang. Sekali bila saya tengok atas bawah, depan belakang orang renovate rumah. So kita dah rumah tengok ni drill tu kita dah takut lagi. Ini kalau runtuh memang innalillah wa inna ilaihi raji'un saya kata kan. Kita takutlah kan kita gerun. Kita lihat ni, tapi ini bukan suara drill, ini suara takbir. Yang kita menggetarkan jiwa penduduk Hims tadi sehingga bukan setakat jiwa tu, rumah runtuh. Kerana suara takbir yang dilaungkan oleh para sahabat. Jadi mereka kembali bertakbir dan kali ini takbir mereka meruntuhkan sebahagian rumah-rumah penduduk Hims. Tadi dinding. Tadi dinding. Beruap ni. Tadi dinding. Kemudian dinding tu dia jadi bila kali kedua, kali ketiga kan kita lihat di sini. Rumah pula yang runtuh. Dan pada masa itu, barulah kita lihat penduduk Hims datang kepada pemimpin mereka dan berkata, tidakkah kalian lihat apa yang telah menimpa kita? Mengapa kita tidak segera berdamai dengan mereka? Baru mereka nak berdamai. Barulah mereka bila rumah dah runtuh, dinding dah roboh, kan? Barulah ada rasa takut. Pada masa itu mereka jumpa dengan pembesar-pembesar Hims ni. Mereka kata kepada pembesar mereka, tak apalah kita berdamai je lah, rumah dah runtuh dah, macam mana? Rumah dah runtuh dah ni. Nanti silap kita punya nyawa pula kan terbang kan. Sebelum itu berlaku lebih baik kita berdamai. Ni tentera muslimin belum lagi serang. Baru hanya kita kata suara takbir tu kan yang bergema. Kalau mereka berjaya masuk ke tempat kita, habis. Rumah dah tak ada dah, nanti hilang nyawa kita. So lebih baiklah kita berdamai. Jadi itulah yang akhirnya mereka berdamai sebagaimana hanya penduduk Damsyik, iaitu setengah dari perumahan mereka menjadi milik kaum muslimin dan mereka wajib membayar pajak hasil bumi, itu kharaj, serta membayar upeti, iaitu jizyah, disesuaikan dengan kondisi mereka yang kaya ataupun miskin. Ikut keadaan ekonomi mereka masing-masing lah. Setelah itu, Abu Ubaidah pun mengirimkan kabar gembira berita kemenangan ini bersama 1/5 dari harta rampasan perang yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud. Maksudnya dia bawa ke Madinah. Dikabarkan kepada Umar bin Khattab tentang kemenangan mereka yang akhirnya membawa bersama dengan harta rampasan perang sebanyak 1/5. Kemudian Abu Ubaidah menurunkan seluruh pasukannya yang begitu besar di dalam benteng beserta seluruh pemimpin tentera dan di antara mereka adalah Bilal dan Al-Miqdad. Ini di kalangan sahabat. Saya lupa dah. Sebenarnya benda ni kena rendam dulu.
Itu dia punya rahsia dia. Yang dah lama kan tak pakai kan. Dia beruap. Dia kena rendam dengan apa ni? Dengan satu chemical. Lupa nak buat soalan. Okey, kita lihat di sini. Abu Ubaidah menulis surat kepada Omar memberitakan beliau bahawa Hercules telah menyeberangi sungai. Sungai ini sungai Euphrates di situ letak di poin kita yang pertama. Okey, ke jazirah. Terkadang muncul dan terkadang menyembunyikan diri. Jadi Hercules ni dia sekejap ada, sekejap tak ada, dah macam biskut semua. Okey, Umar mengirim perintah agar Abu Ubaidah menetap di negeri tersebut. Seterusnya kita selesai ya peperangan Hims. Okay, maknanya di sini kemenangan berpihak kepada tentera muslimin yang mana kita dapati juga ianya berakhir dengan perdamaian antara tentera muslimin dan penduduk Hims. Kita pergi kepada peperangan kita yang terakhir ya pada pagi ini, iaitu Perang Kinasrin tahun 15 Hijrah. Ketika Abu Ubaidah menaklukkan Hims, beliau mengutus Khalid ibn al-Walid menuju Kinasrin. Ketika Khalid sampai di sana, para penduduknya bangkit segera menyerbunya dan ikut pula bersama mereka kaum Nasrani Arab. Maka Khalid bangkit menyerang mereka dengan sengit. Bahkan Khalid berhasil membunuh sebahagian besar dari pasukan mereka. Baik, dalam peperangan yang satu lagi ni iaitu peperangan Kinasrin, kita dapati Abu Ubaidah dia hantar terus Khalid ke situ. Maknanya Abu Ubaidah dia tidak turut serta dalam peperangan ini. Jadi yang menjadi panglima perang pasukan ini ialah Khalid ibn al-Walid. Dan bila sampai di Kinasrin ini, penduduk Kinasrin terus serang Khalid. Dan kita tahu Khalid ibn al-Walid dia akan sentiasa dalam keadaan yang bersedia untuk menyerang musuh. Kan? Jadi bila dia diserang dan yang menariknya dalam kisah ini kaum Nasrani Arab turut serta dalam peperangan. Sebab penduduk Kinasrin ni kita kenal mereka sebagai orang Rom. Bukan orang Arab. Tapi dekat situ ada orang Arab. Namun mereka ni di kalangan Nasrani lah, bukan Muslim. Mereka turut serta di dalam peperangan ini. Dan Khalid dia pun berhasil melepaskan sebahagian besar dari pasukan mereka. Jadi bila penduduk Kinasrin yang tadi kan yang merupakan rakyat Rom kemudian digabung dengan kaum Nasrani Arab, seterusnya kita dapati Khalid ibn al-Walid pun menyerang balas mereka. Di sini Khalid berjaya menumpaskan sebahagian besar di kalangan penduduk Kinasrin itu tadi. Jadi dia lihat juga lah keadaan ketika nak tumpaskan tu. Jika pasukan itu berasal dari Rom, maka Khalid langsung menghabisi mereka. Bahkan dia berhasil membunuh pemimpin mereka yang bernama Minas. Nama dia Minas. Sedangkan warga Arab mendapat pengampunan dari Khalid setelah mereka datang meminta maaf kepadanya dan mengatakan bahawa peperangan yang mereka lakukan bukanlah berdasarkan dari keinginan mereka sendiri. Jadi sekarang kita dah fahamlah kenapa kaum Nasrani Arab itu turut serta menyerang tentera muslimin. Jadi Arab dengan Arab jadi kan, tentera muslimin di kalangan Arab. Jadi mereka beritahu kepada Khalid, kita terpaksa sebab kita duduk dekat Kinasrin ni kan dikuasai oleh Rom, so kita kena ikut. Dan di sini Khalid dia pun memberikan kemaafanlah kepada kepada warga Arab tadi yang terpaksa menyertai peperangan tersebut. Setelah itu Khalid terus berjalan ke kota, maknanya dia masuk kan Kinasrin, dia masuk Kinasrin ini dan dia lihat ada di kalangan penduduk ni yang sembunyi. Mereka main sembunyi-sembunyi dengan dia. Dia kata namun penduduk kota tersebut bersembunyi di sebalik benteng. Jadi Khalid berkata kepada mereka, walaupun kalian berlari ke atas langit sekalipun, boleh ke kita lari ke sini? Nak try? Habis kalau naik flight pun kita lari ke sana? Naik kapal terbang? Lari ke atas langit? Bukan, itu naik kenderaan dekat. Ada je salah sakinahnya. Okey, walaupun kalian berlari ke atas langit sekalipun, pasti Allah akan membawa kami kepada kalian. Atau dia akan turunkan kalian dan menyerahkan kalian kepada kami.
Dan Khalid terus mengepung mereka hingga akhirnya berhasil menaklukkan benteng. Okay, number one. Baik, benteng. Alhamdulillah. Jadi maknanya di sini mereka pun akhirnya berdamailah dengan Khalid walaupun Khalid tetap mengepung penduduk Qinaswin itu tadi. Dan di sini kita lihat pada poin yang berikutnya, saya nak jadikan ini sebagai poin kita yang terakhir pada pagi ini. Ada pujian yang Umar berikan kepada Khalid ibn Al-Walid. Umar kata apa? Ketika Khalid ini berjaya, berhasil menakluki Qinaswin dan juga dia bantu tadi kan Abu Ubaidah, maknanya bukan itu sajalah. Walaupun Khalid ibn Al-Walid pada masa itu dia tidak lagi menjadi panglima perang yang tertinggi. Tapi dia masih lagi menyertai kan peperangan. Agak-agak kalau kita kecil hati tak? Kalau kita tak nak lagi lah perang, dah tak jadi tentera, buat apa? Dah tak jadi panglima perang kan? Buat apa saya nak pergi perang lagi? Dah kena turun dah jawatan. Daripada jawatan tertinggi, Umar turunkan dia. Tapi kita lihat Khalid ibn Al-Walid dia terus menyertai peperangan demi peperangan membantu Abu Ubaidah. Masya Allah jiwanya kekal. Dia tak macam kita, jiwa semut. Betul. Betul, kita cakap serius. Kita kalau kerja kan, kemudian kita dah kat atas, tiba-tiba tukar kan, kadang-kadang ada administration tukar kan, orang atas bawah. Kita dah sakit hati. Apa ni, aku kerja lama. Dah lama duduk atas, tiba-tiba dia pula baru masuk dia naik atas. Kita mesti berhenti kerja, confirm dia kata. Sebab apa kita kerja pun kita rasa macam hati macam tak best. Kan, malas lah orang macam dah rasa tu tidak diperlukan lagi. Rasa saya tak perlukan aku lagi lah dah bagus-bagus dekat atas, tiba-tiba kena turun bawah. Tapi kita lihat, Khalid tak kisah. Duduk atas ke duduk bawah, yang penting terus berjuang demi agama. Ini namanya ikhlas. Orang yang ikhlas begitu. Dia tak kisah pandangan orang, tak kisah dekat bawah ke, dekat ujung ke, tak kisah. Orang ikhlas begini, letaklah aku kat mana. Yang penting dapat teruskan perjuangan demi membantu agama Allah, meluaskan wilayah Madinah pada masa itu, dapat pahala, masuk syurga. Itu Khalid ibn Al-Walid. Sebab di sini Umar dipuji. Umar kata apa tentang Khalid ni? Dia kata tentang Khalid, bila Khalid berjaya menumpaskan pihak musuh, kemudian menakluki tempat-tempat yang dia pergi kan, Umar pun doa, semoga Allah merahmati Abu Bakar kerana apa? Beliau lebih mengenal prajurit yang hebat daripada aku. Sepanjang pemerintahan Abu Bakar, ada ke panglima tentera yang tertinggi lain? Tak ada. Khalid kan, daripada awal peperangan Abu Bakar naik sebagai khalifah. Daripada awal tu sampailah dia wafat. Tentera perang yang tertinggi tak pernah ditukar. Walaupun Umar banyak kali suruh tukar. Tapi Abu Bakar tak pernah mendengar apa yang disarankan oleh Umar bin Al-Khattab. Dia terus kekalkan. Walaupun memang ada beberapa isu lah yang berlaku, kita pun dah banyak kali bincangkan isu-isu yang berlaku dalam peperangan lah. Kadang-kadang Khalid bin Al-Walid dia mengambil tindakan sendiri tanpa dia tanya dulu dengan khalifah kan. Jadi di situ yang menyebabkan Umar rasa tak berapa senang lah tentang hal tersebut. Tapi di sini Umar kata, moga Allah merahmati Abu Bakar kerana dia lebih mengetahui siapa tentera yang lebih bagus, lebih hebat daripada aku. Dan seterusnya dia kata apa? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mencopot, maksud memecat. Aku tidak memecat Khalid disebabkan suatu hal yang mencurigakan dari dirinya. Maknanya Khalid ini tidak ada isu daripada sudut disiplin ataupun mengkhianati. Ni isu-isu tu tidak ada. Cuma dia kata apa? Aku takut, aku bimbang. Maksudnya di sini, manusia terlalu bergantung dengannya. Boleh faham tak maksudnya? Kak Zah faham apa? Apa maksud Umar? Bila Umar kata, aku bimbang, manusia terlalu bergantung dengan Khalid. Betul, dengan Khalid. Apa maksud dia? Orang memuji-muji Khalid. Okey, ada poin lain selain daripada itu? Kak Ina? Tak prepare lagi. Tiba-tiba kena sebut nama. Ke dah lama tak kena sebut nama terperanjat ni. Macam dia tu macam dia mengagungkan dia
mengagungkan. Because dia dalam animal, nanti orang terlalu Bergantung pada dia. Sama ayat tu kat sini. Sama ayat kat sini. Bagi saya contoh. Bagi saya contoh. Macam mana orang boleh mengagungkan Khalik? Kakak ada idea? So dependent on him that everything mesti Khalid yang buat, lain orang tak boleh. Ni contoh. Okay. So kalau Khalid meninggal, macam mana? Kalau Khalid meninggal ataupun dia tewas dalam peperangan, orang akan lemah semangat. Orang dah tak nampak orang lain dah. Macam mana ni kita boleh menang ke? Orang akan fikir gitu kan? Tentera Muslimin sebab kita terlalu bergantung kepada Khalid. Kerana apa? Sepanjang pemerintahan Abu Bakar, tidak ada panglima perang yang tertinggi yang dilantik oleh Abu Bakar. Dan semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid akhirnya berjaya. Orang nampak dia, Khalid ni hebat. Orang menyanjung dia, mengagungkan dia. Bayangkan kalaulah tempat Khalid ini tidak diganti dan sepanjang pemerintahan Umar, Khalid tetap memegang jawatan itu. Semakin tinggi, itu tak ada masalah. Orang memandang tinggi pada diri kita tidak masalah. Cuma risaunya orang terlalu bergantung sehingga kalau dia tak ada macam mana? Orang boleh mengangkat diri dia sampai ke tahap Tuhan. Ini kerisauan Umar. Orang boleh anggap dia ni macam Tuhan sampai kalau dia tak ada, kita dah tak boleh berharap daripada Allah. Kita akan meletakkan pergantungan dan pengharapan kita, tawakal kita kepada Khalid. Ini sebab tu kenapa Umar dia mengambil pendekatan untuk memecat Khalid dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah. Tapi Khalid dia tak suruh orang agungkan dia, betul tak? Kita kadang-kadang tak suruh orang agungkan kita, tapi masalahnya orang yang buat pada kita. Selalu itu berlaku. Kerana persepsi apa yang orang lihat yang ada pada diri kita itu yang menyebabkan orang anggap, bagus ni, benar. Ni mestinya pergi menang. Ni menang. Tak ada yang kalah dia. Kita tak ada yang kalah. Bila kita nak pergi perang lagi satu, Khalid tak ada, apa rasa? Kan? Mak boleh tak ada, macam mana ya? Semua kecut. Semua dia takut. Mak boleh tak ada. Bila kita matilah, kita ni kan kena serang dengan tentera Rom. Khalid tak ada ni, matilah kita semua balik ni syahid lah macam kan. Tapi ni syahid takut mati tak jadi. Okay. So kita lihat di sini, Umar dia bimbang itu akan berlaku kepada masyarakat Islam. Akan berlaku kepada tentera Muslimin yang mana terlampau mengagungkan Khalid sehingga kita rasa tak boleh hidup, tak boleh menang tanpa Khalid. Jadi sebab itu penting. Sesuatu tempat itu kadang-kadang kita tukar pemimpinnya, tukar orang yang berada di atas itu. Jadi kita tak terlalu bergantung harap. Bagi saya itu juga berlaku juga kalau dalam pekerjaannya. Kita tak akan biarkan seseorang berada pada satu jawatan yang begitu lama. Sebab memang berlaku pecah amanah dan sebagainya. Ini adalah polisi-polisi yang kita perlu pertimbangkan. Kerana dia terlampau comfort dengan tempat tu, dengan jawatan dia. Semua kan, dia dah banyak kabel. Banyak sangat kabel kan. Ini saya apply pada konteks kan. Kalau kita banyak sangat kabel, kita kan, tu semua kenal. Kita akan anggap semua kabel-kabel ni kita punya. Kita akan dia jadi benda personal. Okay, jadi benda personal. So that's why dalam satu company ataupun syarikat, kita tak boleh biarkan ada satu orang yang begitu lama. Unless dia pemilik lah, maksudnya pekerja tu. Maksudnya terlalu lama memegang jawatan tersebut. Dia mesti ada flexibility ataupun kita tukar-tukar lah. Okay, hari tu dah kerja bahagian accounts kan, tak boleh lama-lama duduk accounts ni. Bimbang. Berlaku banyak masalah. So ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bagi mengekang sesuatu keadaan yang mana mungkin akan berlaku di kemudian hari. Sebelum itu berlaku, kita tutup ruang tersebut. Okey, baik. Kita selesai bincang tentang hal ini. Kita akan masuk kepada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ke semua perbincangan-perbincangan yang telah saya tampilkan. Okey, ada apa-apa yang nak dikeluarkan pengajarannya daripada menaklukkan Kaisar, menaklukkan Barbariyah, kan? Kemudian kita ada peperangan Hims, perang Kinasrin dan juga peperangan Kinasrin dan juga tadi pujian Umar tu saya dah explain lah. Ada selain daripada tentang pengagungan tu, kira boleh ambil sebagai pengajaran yang pertama lah. Yang tadi terdekat kan.
kita ada tadi pengajaran pertama nak cakap apa? Yang saya cakap nak Khalid. Okay, menutup ruang pengagungan. Baik, yang kedua, ada sesiapa nak keluarkan pengajarannya? Siapa dia? Mana? Angkat tangan. Siapa nak cakap? Kesabaran tentera Muslim. Kita kata kesabaran bawa kejayaan. Macam mana kakak? Jelaskan sedikit yang tentera Muslim itu. Pak yang bagaimana? Musim sejuk. Jadi mereka sabar kan, walaupun kita kata musim sejuk tu begitu dahsyat. Tapi Masya Allah Tabarakallah, walaupun kaki orang patah itu tak boleh mematahkan semangat. Kita kalau nampak kaki member sebelah patah, alamak. Alamak kaki kat sini patah. Itu contohlah kan. Saya jadi takut kat sini, betul. Saya takut kalau saya nampak kan. Alamak, kalau lama-lama kat sini kaki kita pula kan, hari ni kaki dia patah, esok kaki dia patah. Mungkin kita akan lepas semangat, patah semangat kita. Kita pun akan pergi dari tempat itu. Namun Masya Allah Tabarakallah, tentera Muslimin tidak menjadikan kes-kes tersebut sebagai hal yang mematahkan semangat mereka. Jadi dalam situasi ini kita lihat begini muslimat. Nabi SAW sendiri ada memberikan kepada kita dengan peringatan berkenaan dengan kesabaran. Nabi kata wa'lam anna bis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahawa kesabaran pada perkara yang kamu tidak suka ia mengandungi banyak kebaikan. Dalam hidup kita ada banyak perkara yang kita tak suka. Tapi Nabi ingatkan, kita berhadapan dengan perkara yang tidak kita suka itu tadi dengan penuh kesabaran, ia akan bawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi Nabi ingatkan begitu. Sama juga dalam kes ini tadi kan. Suka ke duduk dekat dalam sejuk? Tak suka kan? Menyusahkan. Banyak perkara, kita cerita gini senang lah, tapi yang menghadap kan, yang menghadapi itu kan lagi masalah. Susah, tak suka. Mesti ada banyak perkara yang isu-isu yang berlaku yang menyebabkan mereka ni hampir patah semangat dan sebagainya. Tetapi mereka sabar. Dan akhirnya berkat kesabaran tersebut, Hims dapat ditakluki dengan jalan perdamaian. Tak perlu mereka nak serang dan sebagainya. Akhirnya dapat dengan cara perdamaian. Dan tidak ada pertumpahan darah dalam penaklukan tersebut. Jadi di sini kita lihat, dalam hidup kita pun begitu. Ada banyak perkara yang kita tidak suka, namun bila kita sabar, Masya Allah, ia akan memberikan hasil yang begitu baik sekali. Sebab itu selepas Nabi kata, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah, kesabaran pada perkara yang engkau tak suka, engkau benci, ia akan bawa banyak kebaikan. Kerana apa? Annan nasra ma'as sabri. Kita nak dapatkan jalan ataupun kemenangan, pertolongan Allah, ia mesti dengan kesabaran. Ini pesan Nabi. Kita tak boleh dapatkan apa yang kita inginkan tanpa kesabaran. Betul tak? Nak duduk sekarang kat sini tak sabar. Dengan benda ni buka je. Tak sabar ni. Rasakan benda ni kan, tak sabar nak buka je kan. Nak pakai ni kita tak lemas pula. So, kita lihat dalam keadaan-keadaan banyak perkara ni, Nabi kata, kalau kita nakkan jalan keluar, kita nakkan kemenangan, ya, kena sabar. Sebab apa? Nabi ada sebutkan dalam hadis yang sama, Nabi kata gini, wa anna al-faraja ma'al karbi. Jalan keluar, dia akan didahului oleh kesempitan. Kita akan susah-susah dahulu kan, baru senang-senang kemudian. Sebab Nabi kata wa anna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan itu dia akan ada kesenangan.
So lihat macam ni. Kalau saya letak sini nampak tak? Nampak ya? Kita sabar, ada perkara yang kita tak suka. Benda ni akan datang kepada kita dengan banyak kebaikan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pertolongan atau kebaikan, Allah berikan kepada kita dengan pertolongan. Mari kita dapat jalan keluar. Kemudian Allah berikan kepada kita dengan kelapangan. Walaupun perkara yang kita tak suka itu betul menyempitkan jiwa kita, menyesakkan jiwa kita. Tapi berkat kesabaran tadi kan yang saya kata, Allah berikan kepada kita dengan kelapangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita dengan kemudahan. Jadi ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. So, dalam kehidupan kita begini, apa-apa perkara yang sukar, ingat je benda ni. Okay? Kita sabar, Allah akan bantu kita dengan kebaikan. Kita yakin tentang hal tersebut. Kebaikannya apa? Allah akan bagi kita dengan pertolongan. Pertolongan tu ada berbagai macam cara lah. Jadi masing-masing kita masing-masing ada isu dalam hidup tersendiri. Kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan dalam kehidupan kita. Tapi kalaulah kita ingat ada hadis ini, Masya Allah, kita sabar, kemudian Allah akan berikan kepada kita dengan pertolongan. Apa-apa perkara yang kita rasa sempit, kita akan nampak ruang yang dilapangkan untuk kita. Begitu juga bila ada perkara-perkara yang susah, insya Allah Allah akan berikan dengan kemudahan. Tapi syaratnya dia mesti sabar. Sabar. Tapi sabar ni bukan duduk sabar. Begitu Tadi sampai Sarawak. Bukan duduk sabar. Ya, bukan itu maksudnya. Sabar ini kita usaha. Kan ada keadaan usaha dalam keadaan kita berusaha untuk mengeluarkan diri daripada masalah itu. Kita sabar dan sebagainya. Tidak buat perkara-perkara yang tak baik lah tersebut kan. Bukan maksudnya sabar duduk je sabar lah kan. Orang maki sabar. Dia orang mencuri duit kita sabar. Pencuri masuk tengok sabar. Bukan itu maksudnya. Ini konsep yang salah lah, atau salah faham terhadap nas kan. Maksudnya sabar tu ialah Allah SWT uji kita berhadapan dia dengan sabar, dan sampai itu kita usaha untuk cari dalam penyelesaian keadaan sedemikian. Baik, ada yang ketiga. Okey. Yang ketiga, kita belajar tentang keutamaan takbir. Tadi takbir ni jadi apa? Tuntut ini. Jangan geram dengan jiran sebelah, kita takbir pula. Ni, aku takbir kan, runtuh pintu kau. Tak boleh, tak jadi. Ini konteksnya berbeza. Cuma yang boleh kita ambil ialah tentang keutamaan takbir. Takbir ni ada fadilat. Ada keutamaan-keutamaannya yang Nabi SAW sebutkan. Antara keutamaannya yang boleh saya kongsikan di sini ada dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan. Sebenarnya zikir-zikir ni ada banyak lah. Tak semua, bukan hanya takbir, tapi ada banyak zikir. Dan kebiasaannya bila Nabi SAW sebutkan tentang takbir ni, Nabi akan gandingkan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kebiasaannya begitu. Jadi ada dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu kepada kita, innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan, Allah pilih ada 4 kalimat ini.
yang mana dia memiliki ganjaran yang besar. Iaitu Nabi kata subhanallah, ini satu. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4. Apa tadi? Subhanallah, la ilaha illallah, las Allahu akbar. Inilah yang tadi kita sebut. Jadi Nabi SAW beritahu kepada kita, siapa yang dia mengucapkan subhanallah, man qala subhanallah, siapa yang dia ucapkan subhanallah, Allah akan catat ganjaran 20 kebaikan untuk diri dia. Dan Allah akan hapuskan 20 kesalahan pada diri dia. Itu kita ucap sekali. Kalau ucap banyak kali. Sekali kita ucap man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, yang zikir subhanallah, Allah berikan kepada dia dengan 20 kebaikan, mana pahala lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan 20 kesalahan. Kemudian Nabi kata man qala Allahu akbar. Allahu akbar, sama juga keadaannya. 20 kebaikan, 20 kebaikan, 20 kebaikan ditulis, 20 kejahatan dihapus. Dan Nabi sebut la ilaha illallah. Dia agak nilai, dia tak teratur di sini. Tapi yang penting subhanallah, la ilaha illallah dengan Allahu akbar, ketiga kalimat ini sesiapa yang mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan tulis untuk dia 20 kebaikan dan hapuskan dari diri dia 20 kesalahan. Berbeza dengan orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat alhamdulillah. Okey? Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala akan tulis untuk dia 30. Jadi ditambah lagi 10. Okey? 30 kebaikan dan hapuskan dari dia 30 kesalahan ataupun kejahatan. Cuba kita combine. 4 tadi kan? 20, 30 berapa? Berapa cik? Cik nak kira ke? Dah fikir. 90. Tak nak lagi 10. Janganlah tambah sini, tak ada dalil tu ni. Salah tu. So bisa. Dia main matematik pula ni. Alhamdulillah 30. Alhamdulillah 30. Ni nak jual apa Zah? Allahu Akbar 20. Sama lain ditulis dan dihapus. Ditulis kebaikan 20. Dihapuskan 20. Dihapuskan kesalahan. Yang lain sama, cuma yang bezanya di sini ialah pada alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi kata 30. Ini siapa yang mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya 30 kebaikan dan menghapuskan darinya 30 kejahatan. Tapi kita nak berbalik kepada takbir tadi. Bila masa kita baca takbir? Solat lagi? Hari Raya. Hari Raya, okey. Hari Raya lagi. Lucu pula. Hari Raya okey. Lagi? Bila? Naik bukit. Okey, naik bukit Allahu Akbar. Lagi? Itu je. Korban. Oh, masa nak sembelih kambing. Okey, boleh. Ada banyak keadaan ni. Tadi dalam solat tadi. Tadi ada masuk dalam solat. Okey, kemudian lagi bila?
Masa azan lah kan? Okey, syaitan takut dengan takbir tak? Terkecek-kecek. Okay, saya nak lihatkan dengan mengapa orang yang dia mendengar takbir, kalau takbir itu betul-betul dilantunkan dengan penuh keikhlasan kerana Allah SWT, dia boleh menggerunkan. Boleh relate dengan hadis yang mana bila syaitan dia dengar azan, dia akan lari dalam keadaan yang buang-buang angin. Kan Nabi SAW ada sebutkan, siapa kalau ikut kuliah di Masjid An-Naim, saya ada sebutkan tentang hadis itu. Jadi kita kata ginilah, takbir ini dia adalah cara kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Bukti untuk kita tunjukkan tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Ini perintah Allah. Allah suruh kita bertakbir dan agungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Sebab itu orang kalau jiwa dia penuh dengan kejahatan, dia akan takut. Sebab syaitan dia takut bila dia dengar azan. Sebab azan mengandungi ungkapan takbir. Kita mulakan azan tu, pertama sekali kita tak sebut asyhadu an la ilaha illallah kan? Kita terus dengan Allahu Akbar. Bukti Allah itu maha besar, maha agung, tidak ada yang selain yang lebih besar dan lebih agung. Sebab tu syaitan dia gerun, sampaikan dia lari. Dalam keadaan yang kata buang-buang angin. Bukan lari biasa bukan lari biasa. Lari special. Dia buang-buang angin. Kak Siti nak tanya apa tu? Macam buka spek macam mana? Tak, cara dia buka spek tu macam dia nak tanya saya. Cara dia sorry kat situ. Tapi cara dia macam kan nak tanya soalan. So kita lihat di sini. Dalam banyak keadaan, saya boleh kata gini, kita kalau ada takut dengan sesuatu, baca je takbir. Kalau rasa tak ingat nak baca ayat kursi lah. Ayat kursi panjang juga kan? Macam panjang pula lah nampak benda-benda kan. Tiba-tiba Allah, Allah la ilah, Allah la ilah, Allah la ilah dia semua kan. Tak sampai habis kan? Masa kita ambil, apa aku baca tadi Allah la ilah, tak boleh habis je kan? Sebab dia tadi kan, tak perlu baca benda. Allah Akbar. Lari benda. Jangan takut. Tapi janganlah Allah Akbar. Tak jadilah kan. Kenapa? Allah Akbar. Dia pun Allah Akbar kabira. Dia sambung. Dia sambung kat sebelah. Allah Akbar kabira kan? Allah Akbar kabira. Dia sambung lagi ke sebelah kan. Maknanya kita sebut dalam keadaan yang berani. Itu kalimat yang paling mudah. Yang boleh melepaskan ikatan apa kan. Biasa, dulu saya nak cerita pengalaman saya lah tentang dulu kita kalau duduk asrama ni kadang-kadang kita kena ganggu kan. Ada benda-benda, biasalah benda-benda yang minggah-minggah ni kan dekat bilik apa kan. Lagi-lagi kalau duduk dekat kampus. Jadi ada beberapa keadaan yang kita rasa macam kena hempap kan. Saya tak tahu saya harap bolehlah saya on air ke sini. Ada satu keadaan, masa tu saya tidur, dah masuk, muka saya penuh dengan rambut dia. Faham tak? Dia ngomong-ngomongkan muka dia gitu kan, dekat saya kan. Apa ni benda ni? Dia takutkan kita lah. Dia dah hempak, lepas tu dia rambut dia macam nenek kebaya kan. Gini kan. Ambil muka, dia punya rambut kat muka kita lah. Saya baca ayat kursi. Kita nak tolak kan benda ni kan. Sebab dia ganggu kita kan. Kita baca ayat kursi. Tapi tak jadi. Ada juga keadaan yang mana dia ikut balik. Kita baca ayat kursi. Adik, dah baca panjang-panjang ikut balik kau. Macam, kita sebab dah baca dalam keadaan yang tercungak-cungak kan. Tercungak-cungak kan pada masa tu. Tapi, inilah pengalaman saya kata, saya masa tu dah tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Terus terlepas. Okey, Allahu Akbar. Sekali je terus terlepas. Ini yang saya kata pengagungan. Bukan kita kata ayat kursi ni tidak ada efek dia bukan gitu. Tapi nak katakan betapa takutnya jin dan syaitan dengan Allah, setakat dia dengan Allah Akbar yang kita lantunkan dengan penuh kekuatan, dia lari.
So begitu keadaannya, keutamaan. Sebab tu tadi orang-orang yang penduduk Himsa ni kan takut sampai runtuh bangunan dia. Tapi jangan runtuhkan bangunan rumah kan. Jangan kita nak pergi runtuh kalau ada masalah selesai dengan baik. Tak jadilah konteks kita. Kenapa jadi semikian? Bagi saya ini adalah kerana keikhlasan tentera. Mereka menyertai peperangan untuk menegakkan agama Allah, untuk memberikan peluasan wilayah Islam, bagi membantu kerajaan Islam Madinah menaikkan agama sekian. Sebab konteks pada waktu itu adalah begitu. Jadi bila tentera ni, walaupun dia tak kata semua tentera tu yang bertakbir kan, dalam teks kita kata sebahagian. Bila sebahagian tentera ini, sebahagiannya ni bagi saya betul-betul mereka lantunkan dengan penuh keikhlasan. Dan mereka yang melantunkan juga takut kepada Allah. Kalau kita lantunkan Allah Akbar, kalau kita sendiri tak takut pada Allah, dia tak jadi. Dia tak jadi. Efek dia tak ada. So bila tentera ni mereka melantunkan dengan Allah Akbar tu, jiwa mereka pun bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Itu yang menyebabkan pihak musuh pun jadi gerun. Akhirnya berlakulah perkara-perkara yang menjadi pertolongan Allah. Berbentuk runtuhnya rumah mereka. Ini masya-Allah tabarakallah, terlihat betapa seseorang yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan, yang mengagungkan Allah, yang membesarkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang sepi kepada orang yang mengagungkan dan membesarkan dia. Okey, bismillah, itu saja bincang kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ya teman kita pada ini tadi nilai apa? Nak kena ingat pula tisu ni guna untuk apa. Okey, saya juga dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.